Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subjek kesusastraan Melayu Komunikatif semester 2 Sastra dan Pembangunan untuk tajuk Sosial 2.2 Sosial dengan subtopik 2.22 Perpaduan. Okey, untuk topik ini kita akan analisis ni 7 perkara ni ya. Kalau sempat kita akan lihat perkara ke-6 dan ke-7. Kalau tidak sempat, kita akan cuba habiskan 1 hingga 5, iaitu konsep perpaduan, aspek perpaduan, elemen perpaduan, kepentingan perpaduan dan analisis perpaduan. So, contoh soalan dan contoh jawapan mungkin kita akan lihat dalam video. Okey, sekarang kita lihat apa itu konsep perpaduan. Okay, definisi perpaduan, sebab kamu mesti hafal definisi untuk setiap tajuk. Jadi definisi mudah perpaduan ialah perihal berpadu atau bergabung menjadi satu, sepakat dan lain-lain. Very simple. Boleh hafal bani kan? Macam 2 perkataan saja pun perihal berpadu, bergabung menjadi satu, sepakat dan lain-lain. Very simple. Boleh hafal kan yang ini? Senang faham kan? Definisi. Okey, so kita teruskan. Kita lihat aspek perpaduan. Dalam perpaduan, kita mesti ketahui 2 perkara. Kamu mesti menguasai 2 perkara, iaitu aspek perpaduan dan juga elemen perpaduan. Kalau kamu tidak kuasai 2 perkara ni, kamu tidak akan dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, so kita lihat apakah antara aspek perpaduan. Okey, so kita tengok. Ada banyak lah ya, cikgu bagi lebih kurang 10. Ini antaranya lah. Aspek perpaduan termasuklah politik ataupun tadbiran, ekonomi, perkahwinan, agama, pendidikan, ilmu, adat istiadat, budaya, kepercayaan, sukan dan permainan. Ini kita panggil aspek perpaduan. Okey, ada banyak, ada lebih kurang 10 aspek perpaduan. Okey, kemudian kita kena lihat juga apa elemen perpaduan. Okey, elemen pun kamu mesti tahu, mesti hafal. Okey, kenapa? Nanti cikgu explain pada slide yang berikutnya. Jadi kalau tadi itu perkahwinan, politik, adat istiadat, ilmu, pendidikan, ekonomi, agama dan ini sebagai aspek perpaduan, apa pula elemen perpaduan? Okey, elemen perpaduan ialah ini. Okey? Iaitu sikap kita. Apa nilai yang kita amalkan? Itu elemen. Apa nilai yang kita amalkan dalam perpaduan? Misalnya, bekerja sama. Tak payah sebut nilai ya, terus sahaja. Bekerja sama, hormat menghormati, kasih sayang, tolong menolong, bertolak ansur, percaya mempercayai, perkongsian dan semuanya ini. So ini ialah antara elemen perpaduan. Jadi kamu boleh lihat perbezaannya elemen ni dia lebih kepada sikap dan amalan. Nampak ni? Amalan, okey? Amalan ataupun sikap kita lah, nilai yang kita amal. Sedangkan aspek itu ialah kita punya bahagian ataupun kita mungkin kata ini adalah bidang ataupun aspek yang ialah aspek kan kita tahu lah itu apa itu aspek kan cabang. Okey. So sekarang kita lihat kamu kena hafal lah, kena mahir membezakan antara aspek perpaduan ini dengan ini kepentingan dengan ini elemen perpaduan. Okey, boleh bezakah aspek dengan elemen? Boleh? So far boleh cikgu. Okey, saya harap kamu betul-betul boleh membezakan apa itu aspek, apa itu elemen. Okey. Sekarang cuba kita lihat kepentingan perpaduan. Okey, perpaduan ni penting. Satu perkara tentang perpaduan ni, apabila kita cakap perpaduan, adakah perpaduan itu apa yang kamu faham tentang perpaduan? Melibatkan berapa kaum? 1 kaum, 2 kaum, 3 kaum? Semua bahagian. Beberapa kali. Ya, beberapa kaum. Jangan satu sahaja. Contohnya Rosen, Kadazan, Rosen tidak mau berkawan dengan Intan. Jadi Rosen kawan dengan Mary, dengan Angel, dengan Denalia, tapi tidak mau kawan dengan Zulika, tidak mau kawan dengan Intan. Jadi itu bukan perpaduan. Perpaduan mesti melibatkan pelbagai kaum.
Okey, so kita lihat kepentingan perpaduan. Okey, kepentingan perpaduan ialah yang cikgu dalam kotak kecilnya yang ada punya outline warna putih. Contoh kepentingan perpaduan ialah mengekalkan kestabilan politik, mengelakkan perpecahan masyarakat, mengangkat martabat raja sebagai lambang perpaduan, menyatupadukan golongan pembesar dan mewujudkan budaya kerja berpasukan. Ini adalah terus cikgu bagi analisis berdasarkan Sulalatus Salatin. Okey, boleh ke cikgu kepentingan ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu boleh cikgu. Boleh ya. Okey, Mary, katakanlah kalau soalan secara umum kepentingan perpaduan, dia bukan di dalam Sulalatus. Pada pandangan Mary, apa contoh kepentingan perpaduan? Kalau tidak ikut Sulalatus Salatin cikgu, Iya, betul. apa kepentingan perpaduan mengekalkan keamanan negara? Okey, mengekalkan keamanan negara. Tapi kalau kita masih dalam aspek masyarakat, pembangunan masyarakat, kita tidak boleh guna negara, kan? Oh iya, jadi mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Okey, betul. Mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Okey, Intan. Mana Intan? Okey, Sulika. Ya, cikgu. Pada pandangan kamu pula, apa kepentingan perpaduan? Selain yang Mary sudah sebut, mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Cuba beri kepentingan perpaduan dalam aspek pembangunan masyarakat. Agar dapat melahirkan keharmonian. Keharmonian masyarakat. Okey, betul. Terima kasih. Ataupun mungkin kita kata mewujudkan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi cikgu rasa kamu faham apa kepentingan perpaduan dalam aspek pembangunan masyarakat. Jadi katakan kita ingin lihat kepentingan perpaduan dalam teks Sulalatus Salatin. Jadi kita pun tengok ni. Okey, katakan kepentingan pertamanya ialah mengelakkan perpecahan masyarakat. Jadi siapa contoh peristiwa kamu tentang ini? Of course kamu akan terus ingat Sultan Muzaffar Shah yang mana dia menceraikan permaisurinya Tunkudu untuk dikahwinkan dengan Sri Naradiraja demi menamatkan perbalahan di antara Sri Naradiraja dan Tun Perak. Okay. So, bila cakap tentang perpaduan, watak utama kamu ialah Sultan Muzaffar Shah. Itu kamu kena ingatlah, okay? Sultan Muzaffar Shah. Okey, kemudian untuk kepentingan mengekalkan kestabilan politik, kita ambil peristiwa yang sama, watak yang sama. Sultan Muzaffar Shah menceraikan isterinya itu, permaisurinya, tapi kita kaitkan huraian contoh tu dengan mengekalkan kestabilan politik. Jadi, kamu pun sebut Sultan Muzaffar Shah menceraikan permaisurinya untuk memastikan Melaka kekal stabil tanpa perpecahan dalam kalangan rakyat. So, kalau kamu tengok contoh peristiwa yang sama, watak yang sama, boleh kamu jadikan contoh untuk fakta yang berbeza. Boleh nampak kan? Kan? Okey. Ada Rex kah? Ada Rex? Rex tiada hari ini. Angel boleh faham tu? Peristiwa yang sama, watak yang sama untuk fakta yang berbeza. Boleh kan? Okey. So, apa yang akan berlaku ialah kamu cuma ubah suai ayat huraian kamu lah. Okey, kemudian yang ketiga kita lihat, kamu boleh nampak slide cikgu ni? Besar juga tulisan dia. Boleh nggak cikgu? Lah cikgu. Nah, begini barulah. Ini barulah jelas ya. Ya. Okey, kemudian kita lihat kepentingan ketiga, mengangkat martabat raja sebagai lambang perpaduan. Ini kamu masih boleh ambil Sultan Muzaffar Shah, tapi kamu kaitkan fakta dia ni. Bila kamu hurai contoh, kaitkan ayat kamu itu mesti menampakkan fakta, biarpun contoh peristiwanya masih sama dengan fakta 1 dan fakta 2 tadi. Okey, so kamu kena nyatakan
Sultan Muzaffar Shah menjadi lambang perpaduan rakyat apabila berjaya menamatkan perbalahan di antara Sri Naradiraja dan Tun Perak melalui perkahwinan di antara permaisurinya dengan Sri Naradiraja. Gitu, Ja. Senang kan? Senang ke tidak? Senang juga. Senang. Thank you, Rosen. Kemudian yang keempat, tapi, cikgu mau tambah. Katakan kamu tidak mau ambil Sultan Muzaffar Shah. Ada tidak watak sultan lain yang kamu boleh ambil sebagai lambang perpaduan? Ada? Coba fikir balik siapa watak sultan kamu yang kamu ingat. Dan sultan ini telah berjaya mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di Melaka. Siapa berani bagi? Ada? Jawab cikgu, coba fikir. Kalau salah pun tidak apa. Yang penting coba menjawab. Jangan tidak berani menjawab. Okey, coba. Sultan Alauddin juga. Okey, katakan Rosen Sultan Alauddin. Okey, apa Sultan Alauddin buat? Perpaduan dia bagaimana? Contohnya time yang barang yang kena curi itu juga. Bagi Stella juga. Di situ macam apa? Kasih suruh orang kasih balik tuh barang-barang hasil yang orang nampak yang barang-barang tercicir. Bagi saya macam ada kerjasama lah. Rosen punya lain sudah kedegung. Perpaduan juga. Okey, terima kasih Rosen. Rosen kita kena. Okey, Rosen masih boleh ikut bahkan? Lain masih okey? Okey, begini ya, cikgu explain saja. Nanti Rosen boleh juga. Okey. Dalam hal ini, kamu kena berbalik kepada definisi perpaduan itu tadi, konsep perpaduan itu. Perpaduan itu ialah perihal bergabung menjadi satu dan dia mesti melibatkan kaum yang berbeza. So, Rosen beri tadi, dia kalau di Melaka, Sultan Alauddin Riyad Shah, betul ada kerjasama antara rakyat Melaka dalam memulangkan harta cicir yang ditemukan, tetapi tidak dinyatakan di sana kaum apa yang memulangkan harta cicir itu. Dia hanya cakap rakyat Melaka. Okey, jadi ini kurang menggambarkan perpaduan seperti yang kita minta, mesti melibatkan dua atau lebih kaum yang berbeza. Jadi kalau kita ingin ambil watak sultan, kamu boleh ambil Sultan Mansur Shah. Okey, kenapa? Cuba ingat, Sultan Mansur Shah, dia berketurunan Melayu. Dia belajar ilmu agama daripada siapa? Daripada siapa dia belajar ilmu agama? Maulana Abu Bakar. Yes, betul. Maulana Abu Bakar tu berketurunan apa? Arab. Okey, betul. Kemudian Sultan Mansur Shah juga menggalakkan orang besar-besar untuk sama-sama belajar kitab Durrul Mazlum daripada Maulana Abu Bakar kan? Betul tidak? Jadi di sana kamu boleh nampak peranan Sultan Mansur Shah itu sebagai lambang perpaduan kerana Sultan Mansur Shah dapat menggalakkan rakyat Melaka yang berketurunan Melayu untuk belajar ilmu agama dan bersatu dengan watak Maulana Abu Bakar yang berketurunan Arab. Okey, boleh faham? Boleh cikgu faham. Okey, bagus Angel. Yang lain boleh faham? Boleh cikgu. Okay, thank you Abil. Cikgu harap Abil betul faham Abil. Okay, so next. Cikgu, ya Mary. Jadi maksudnya kalau dia tidak semestinya kaum-kaum yang ada di Melaka kan, yang kalau dari luar Melaka pun boleh kan cikgu? Boleh, asalkan peristiwa itu berlaku di Melaka, begitu. Kalau contoh dia macam yang time si Sultan Mansur Shah berkahwin sama si Putri Hang Liu. Putri Hang Lipo kan masa berkahwin. Mary, kita bukan betulkan nama putri kamu tahu, bukan Hang Lipo. Hang Lipo itu Perdana Menteri. Hang Liu. Oh, Hang Liu. Yes. Dari mana tuh Mary? Dari China. Yes. Jadi yang kan lepas si Sultan Mansur Shah berkahwin sama si Putri Hang Liu, Putri Hang Liu ada satu kali bawa dia punya dayang-dayang, mungkin ada pengikut dia lah balik pergi ke Melaka. Jadi boleh dikira sebagai lambang perpaduan kata sebab dia
sebab selepas Sultan Mansur Shah sudah berkahwin dengan Putri Hang Liu, para pengikut ataupun dayang-dayang Putri Hang Liu pun dapat hidup secara aman dengan rakyat Melaka. Terima kasih Mary, memang boleh Mary. Dan kalau kamu lihat, tadi kan kita ada cakap perkahwinan kan? Perkahwinan tu terkandung dalam aspek kah dalam elemen? Cuba ingat balik, aspek kah elemen? Aspek. Pandai Angel. Aspek. Aspek kah Mary? Elemennya di sana ialah kasih sayang. Okey? Betul lah? Okey, so memang apa yang Mary sebut tu kita boleh ambil sebagai fakta, iaitu perpaduan di antara masyarakat Melayu, contohnya di antara Sultan Mansur Shah yang berketurunan Melayu dengan masyarakat Cina, iaitu Putri Hang Liu yang berketurunan Cina berasal dari benua Cina. Jadi bagaimana perpaduan terwujud adalah melalui perkahwinan. Betul lah Mary, okey? Thank you Mary. Ada soalan lain? Kalau tidak, cikgu teruskan ya. Cikgu teruskanlah. Kalau ada soalan, beritahu. Okey, kemudian kita, faham sudah ni, cikgu ambil watak Sultan Mansur Shah tadi ya. Okey, kepentingan yang keempat berdasarkan Sulalatus ialah menyatukan golongan pembesar. So, apa yang berlaku? Siapa watak kamu? Sultan Muzaffar Shah. Bagaimana dia satukan golongan pembesar? Melalui peristiwa yang sama. Dia ceraikan permaisuri dia supaya dikawinkan dengan Sri Nara Diraja dan Sri Nara berbaik-baik dengan Tun Perak. Simple, very easy. Dalam tangan. Kan Mary, dalam tangan kan Mary? Kalau keluarlah soalan ni Mary, kalaulah soalan ini yang keluar, macam dalam tangan kan Angel, Mary? Iya, cikgu. Ingat saja Sultan Muzaffar Shah. Boleh guna contoh yang sama juga? Boleh, Rosen. Cuma kamu kena pandai olah ayat kamu supaya boleh membuktikan fakta. Kalau kamu lihat fakta cikgu di sini untuk mengekalkan kestabilan politik, mengelakkan perpecahan masyarakat, kemudian mengangkat martabat raja dan menyatu padukan golongan pembesar, cikgu ambil Sultan Muzaffar. Semua empat ni Sultan Muzaffar dan peristiwa dia masih sama yang dia ceraikan Tun Kudu permaisuri dia. Cuma cara kamu olah itu yang akan menampakkan perbezaan ayat contoh kamu itu sesuai dengan ayat fakta kamu. Okey, faham? Okey, thank you Rosen. Soalan. So, fakta kelima ialah mewujudkan kerja berpasukan. So, ini di mana kita dapat lihat melalui perpaduan masyarakat masyarakat Melaka. Okey, dengan orang tentera keling. Okey, siapa tentera keling kamu? Mia Ruzul. Okey, di mana ketika mereka sama-sama berjuang menentang Haru yang merosakkan tanah jajahan Melaka yang akhirnya membawa kejayaan kepada Melaka. Kalau kamu masih ingat, watak Mia Ruzul ni ialah watak tentera keling yang dia bilang dia kena intai oleh orang Haru masa dia sedang buang air. Padahal yang dia nampak tu apa? Kambing. Pandai, kambing kan Mary, sebenarnya kambing. So di sana sebenarnya itu menggambarkan perpaduan, ada kerja berpasukan, semangat kerja berpasukan. Masyarakat Melayu Melaka yang pergi berperang bawa Mia Ruzul tentera keling ni untuk sama-sama menentang Haru. Jadi kerja berpasukan, wujudlah perpaduan. Okey, tapi kalau dalam soalan tu dia minta umum kan, dia tidak minta Sultan Muzaffar Shah. Kalau soalan tu minta Sultan Muzaffar Shah, of course watak kamu semua Sultan Muzaffar Shah. Kalau soalan tu minta umum golongan sultan, golongan pembesar di golongan raja atau pembesar di Melaka, jadi untuk Sultan Muzaffar Shah kamu jangan ambil 4 peristiwa, jangan ambil 4. Mungkin maksimum kamu boleh bagi 3. Jadi di mana kamu boleh ambil 3 untuk Sultan Muzaffar, kamu boleh ambil mengekalkan kestabilan politik, mengelakkan perpecahan masyarakat dan juga mungkin ini menyatukan golongan pembesar. Manakala untuk mengangkat martabat raja ni sebagai lambang perpaduan, kamu boleh ambil Sultan Mansur Shah seperti yang cikgu explain tadi. Sama ada kamu ingin ambil peristiwa Sultan Mansur Shah belajar ilmu agama daripada Maulana Abu Bakar yang berketurunan Arab, ataupun kamu ambil contoh yang Mary bagi, Sultan Mansur Shah berkahwin dengan Putri Hang Liu dari Cina. Kemudian untuk isi kelima, kerja berpasukan, kamu ambillah peristiwa ini. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Ada soalan?
Ada soalan? Tiada, Angel? Confirm paham ya? Ebil, paham Ebil? Paham juga. Alhamdulillah. Diana paham? Diana online kan ya? Paham Cikgu. Oh, lama Cikgu tidak dengar suara kamu, Diana. Sehat kah, Diana? Sehat Cikgu. Oke, syukur. So, kita teruskan. Oke, next kita pergi lihat pula analisis perpaduan berdasarkan Selalatus Salatin. Oke, Cikgu tidak beri banyak Cikgu hanya bagi 5. Tren Cikgu sekarang Cikgu bagi 5. Sebab kalau soalan peperiksaan pun, soalan tunggal 5. Oke, ini kamu dengar baik-baik. Tolong dengar baik-baik. Untuk soalan perpaduan, kamu mesti berpegang kepada formula elemen tambah aspek. Elemen tambah aspek. Bukan aspek tambah elemen. Okey, jadi kamu boleh buat kamu punya formula mungkin ELAS. Artinya elemen tambah aspek. ELAS. Okey, apa arti formula ni? Apa guna formula ni untuk perpaduan? Ini jawapannya. Dalam soalan perpaduan, apa yang perlu kamu kemukakan dalam fakta kamu ialah ada elemen perpaduan, ada aspek perpaduan. Sebab itu kamu mesti faham, mesti hafal apa itu elemen perpaduan, apa itu aspek perpaduan. Apa contoh elemen perpaduan, apa contoh aspek perpaduan. Jadi ingat formula kamu kalau menjawab soalan perpaduan, elemen tambah aspek. So katakanlah elemen kamu kasih sayang. Okey, kasih sayang. Kamu punya aspek ialah perkahwinan. Okey, kamu pun tahu ini ya saya sudah kasih keluar. Ini elemen saya, ini aspek saya. Jadi ayat fakta kamu kasih sayang dalam aspek perkahwinan ataupun kasih sayang dalam perkahwinan. Okey, kuasai dulu nih. Faham? Kasih sayang dalam perkahwinan. Kasih sayang itu elemen, perkahwinan itu aspek. Boleh faham? Boleh Cikgu. Ingat kamu ingat betul-betul ya. Okey? Okey, so Cikgu continue, Cikgu bagi contoh. Kamu sudah ada fakta ini. Kalaulah kamu bagi fakta di sini kan, fakta kamu bilang kasih sayang, salah, kosong markah. Ataupun fakta kamu perkahwinan, kosong markah. Jadi kamu mesti sebut kasih sayang dalam perkahwinan. Barulah ada markah. Ingat itu baik-baik ya. Tidak boleh nyatakan elemen sahaja ataukah nyata aspek sahaja, tetapi mesti nyatakan elemen tambah aspek. Okey. So setelah itu kita pun sokonglah dengan contoh. Ini Cikgu bagi fakta contoh sajalah ya. Kalau keluar soalan tu bentuk huraikan bincangkan, macam biasa kamu mesti bagi huraian pro. Kalau huraikan, huraian kontra perlu kamu tambah kalau bincangkan. Jadi apa yang kamu akan jadikan huraian pro kamu ialah inilah yang atas nih. Kamu punya elemen bekerja sama nih. Bekerja sama. Apa penting bekerja sama? Kalau boleh buat terus, apa pentingnya bekerja sama dalam aspek ekonomi? Itu akan jadi huraian pro kamu. Okey, boleh faham? Kenapa Cikgu termasuk sini? Boleh faham? Boleh Cikgu. Okey. Ada soalan kamu tanya sebab tajuk ni dia sedikit memerangkap. Okey, so kita pun bagi contoh peristiwa perkahwinan kasih sayang. Okey, siapa yang berkahwin? Perkahwinan di antara Tun Kudu, kamu mesti sebut kaum dia. Yang berketurunan Melayu dengan Sri Naradiraja, sebut keturunan dia. Yang berketurunan Tamil Muslim telah mewujudkan kasih sayang di antara mereka. Hubungan kekeluargaan juga wujud di antara Sri Naradiraja dan Tun Perak kerana Tun Kudu ialah kakak kepada Tun Perak. Sri Nara kemudiannya menyerahkan jawatan bendahara kepada Tun Perak kerana Tun Perak lebih berhak memegang jawatan tersebut. Okey, boleh difahamkah contoh ni? Selari kan dengan fakta? Ya, Cikgu boleh. Thank you Mary. Yang lain boleh? Boleh. Intan, kenapa tu macam sedih? Boleh. Kenapa tu Intan? Bukan saya Cikgu, Rosen? Mary tu. Mary. Mary Ya, ke bukan tu? saya, Bukan. Cikgu. Rosen tu. Boleh. Hari ni Rosen macam sedikit sedih. Dan jangan tuduh Mary ya. Mary saya kenal tu suara dia. Okey, kita teruskan. Okey, ini hafal. Ini yang penting formula kamu. ELAS, elemen tambah aspek. Dan untuk memastikan kamu betul, hafallah apa itu elemen, hafallah apa itu aspek. So next. Okey, caranya sama. Okey, keluarkan elemen, bekerja sama, aspek ekonomi. So ayat, fakta,
bekerja sama dalam aspek ekonomi. Oke, contoh peristiwa ini. Siapa yang bekerja sama dalam aspek ekonomi? Oke, Raja Mendeliar, keturunan Tamil Muslim, yang merupakan Syah Bandar di Melaka, bekerja sama dengan Bendahara Sri Maharaja yang berketurunan Melayu dalam memajukan sektor ekonomi di Melaka dengan menggalakkan kegiatan perdagangan di Melaka. So, nampak ada kerjasama di antara Raja Mendeliar dengan Bendahara Sri Maharaja. Oke, boleh? Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Kamu tidak soalan kan nih? Macam kamu boleh ikut saja penerangan cikgu nih. Kadang cikgu takut. So far masih boleh, Cikgu. Oke lah. Paham lagi cikgu. Tadi Oke. cikgu kasih terang. Ya Kak, terima kasih. Untuk dapatkan kamu E nih, cikgu kena betul-betul mengeksplain nih. Sebab harapan cikgu terlalu tinggi. Sem 2 nih cikgu tidak mau ada orang gagal. Kalau boleh cikgu mau semua lulus. Minimum lulus. Cikgu tidak mau ada yang fail. Sebab tu cikgu kena sepenuh jiwa betul-betul nih menerang dan membuat bahan ini untuk kamu ya. So cikgu teruskan. Yang ketiga, tadi yang pertama kasih sayang dalam perkahwinan. Kedua, bekerja sama dalam ekonomi. Ketiga, perkongsian dalam pentadbiran. Sama nih. Ini cikgu tidak mau explain sudah elemen aspeknya. Cikgu terus ke fakta. Siapa yang berkongsi dalam pentadbiran? Kamu terus pikirlah. Siapa watak yang berbeza kaum dalam pentadbiran Melaka? Oh, ada Sri Naradiraja Tun Ali yang memegang jawatan sebagai Bendahara Melaka. Selain itu, ada Sultan Muzaffar Shah. Ini Sultan Muzaffar Shah sebenarnya dia golongan Tamil Muslim. Dia ialah anak kepada Mani Purindam. Coba kamu susur balik peristiwa dalam episod keturunan asal usul Sultan Muzaffar Shah. Jadi kamu baru ada 2 golongan Tamil Muslim. Kita mesti buktikan ada keturunan lain. Kita ada Tun Perak yang memegang jawatan sebagai bendahara di Melaka, yaitu Tun Perak ini berketurunan Melayu. Kalau kamu mahu gabungkan pentadbiran ini, kamu terus boleh masukkan Tun Perak memegang jawatan yang berbangsa Melayu, memegang jawatan sebagai bendahara ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang berketurunan Tamil Muslim. So, nampak sudah kan perpaduan Melayu Tun Perak dengan Sultan Muzaffar Shah Tamil Muslim. Boleh kan? Cikgu. Ya, Mary. Macam mana dia menampakkan perkongsian sana, Cikgu? Sebab Sultan Muzaffar Shah, seorang sultan, dia lantik pembesar dia dari suku kaum lain. Bukan dalam golongan Tamil Muslim sahaja. Kenapa dia tidak keadilan dalam aspek pentadbiran begitu, Cikgu? Keadilan dalam pentadbiran sebab kenapa kita tidak ambil itu? Sebab dalam aspek ini aspek pentadbiran negara itu kuasa itu dikongsi secara bersama oleh sultan sebagai raja dan bendahara Tun Perak sebagai penasihat raja. Begitu. So, Tun Perak pun ada kuasa yang besar untuk menasihati raja sebelum mengambil sebarang tindakan lah. Cikgu faham. Terima kasih. Jadi ada watak lain di sini ya. Kadi Yusuf berketurunan Arab dilantik sebagai kadi di Melaka, ataupun Raja Mendeliar golongan Tamil Muslim dilantik sebagai Syah Bandar. Jadi maksudnya dalam sistem pentadbiran di Melaka itu bukan terhad kepada satu kaum, yaitu kaum Melayu sajakah atau Tamil Muslim sahajakah, tetapi dia ada pelbagai kaum. Itu yang kita katakan perkongsian dalam aspek pentadbiran. Boleh kan? Boleh, Cikgu. Angel jangan sedih, Bah. Boleh, Cikgu. Boleh nih. Next kita pergi yang keempat, bertolak ansur dalam pentadbiran. Bertolak ansur ialah elemen, pentadbiran ialah aspek. So, siapa yang bertolak ansur? Sultan Muzaffar Shah lah, of course. Daripada golongan Tamil Muslim, apa dia buat yang menunjukkan dia bertolak ansur? Baginda menceraikan permaisurinya Tun Kudu yang berbangsa Melayu untuk dikahwinkan dengan Sri Naradiraja Tun Ali yang berbangsa atau berketurunan Tamil Muslim bagi menamatkan perbalahan di antara Sri Naradiraja dengan
Tun Perak yang berketurunan Melayu. Srinara kemudian lepaskan jawatan bendahara kepada Tun Perak dan akhirnya wujudlah perpaduan dalam kalangan masyarakat di Melaka. Okey, faham? Paham, Cikgu. Faham. Sekejap, Cikgu mau tengok dulu pelajar lain. Mary sejang faham. Vanessa? Mana si Nyak? Nyak? Vanessa? Rosen? Abel? Dena? Intan? Cikgu. Mira? Okey, kau juga Rosen. Boleh faham juga Rosen? Ya cikgu, saya. Bisa difaham ke Intan? Awak faham ke? Kita jadi semenanjung Melaya sekejap. Faham. Daripada skala 1 hingga 5, awak faham di mana? Dari skala 1 hingga 5, awak kat mana? 4. Aish, sikit lagi tu untuk kasih perfect kan Intan? Ya. Okay, so kita continue yang kelima. Hormat menghormati dalam aspek pentadbiran. Jadi keyword kamu sini elemen tambah aspek dan tambah perkataan dalam sahaja. So elemen kamu hormat menghormati, aspek kamu pendidikan. So siapa contoh kamu di sini yang hormat menghormati dalam pendidikan? So ingat, bila pendidikan tiada lain watak kamu di sana. Sultan Mansur Shah dengan Sultan Mahmud Shah. Kemudian ada Maulana Abu Bakar, ada Maulana Yusuf, contohnya lah. Kemudian ada juga Raja Ahmad, kemudian ada Maulana Sadar Jahan. Kemarin kita sudah berkenalan kan dengan Maulana Sadar Jahan, masih ingat? Kemarin Maulana Sadar Jahan? Masih, Cikgu. Ya, Mary cikgu mau tanyalah pasal Maulana Sadar Jahan nih. Apa yang kamu paling ingat tentang Maulana Sadar Jahan kemarin nih, Mary? Dia kena sindir oleh Sri Rama. Apa Sri Rama sindir dia? Sri Rama sindir Maulana Sadar Jahan yang tamak ialah ibu segala najis. Kenapa Sri Rama sindir dia begitu? Sebab si Sri Rama rasa yang si Maulana Sadar Jahan yang begitu jauh datang pergi Melaka untuk mendapat duit dengan mengajar ilmu agama ialah satu perbuatan yang tamak. Okey, terima kasih. Angel. Angel. Kenapa Sri Rama kena sindir begitu oleh si Maulana Sadar Jahan tu, Angel? Apa perkara pertama yang terjadi? Apa mula-mula? Apa pasal? Kenapa pula Sri Rama tiba-tiba pergi sindir Maulana Sadar Jahan? Apa yang Maulana Sadar Jahan cakap dengan Sri Rama sampai Sri Rama yang mabuk tu marah? Mana sedar Angel? Jangan kasih mute kau punya mic. Jawab soalan cikgu. Okay, Angel, cikgu tunggu nih. Jangan kau pura-pura mute sana, cikgu masalah mic saya tadi. Kenapa, Angel? Saya lupa. Ay, Angel, ya ampun Angel, macam mana saya mau bagi kamu nih Angel, kalau kemarin pun kamu lupa Angel. Tolonglah Angel, jangan begini selalu Angel, sedih cikgu nih. Sandra Anastasia. Hilang terus si Sandra. Intan mau jawab? Okey Intan, boleh Intan, silakan Intan. Sebab cikgu Maulana Sadar Jahan tu dia sindir duluan Sri Rama. Apa dia sindir Sri Rama? Dia bilang yang arak itu ibu segala najis. Kenapa dia sindir Sri Rama macam tu? Sebab Sri Rama ni dia macam suka mabuk aja. Okey, betul, hore. Waktu tu Sri Rama memang mabuk. Dia pergi belajar agama, ilmu mengaji dengan Maulana Sadar Jahan dalam keadaan mabuk. Jadi Maulana pun bilang, arak itu ibu najis. Lepas tu marahlah si orang mabuk ni, Sri Rama. Dia sindir balik lah macam Mary cakap tu kan. Okey, betul lah tu. Okey, kemudian si Tun Mai Ulat Bulu lagi, apa dia buat? Coba kita refresh yang ni. Kemarin siok ni Tun Mai Ulat Bulu. Siapa mau jawab? Mary mau jawab? Sindir. Apa Maulana sindir Tun Mai? Ya olok cikgu. Ya olok Rosen. Apa dia olok si Tun Mai? Mary? Siapa Si Maulana Sadar Jahan dia dia sindir. Ya, dia sindir si Tun Mai Ulat Bulu yang
dia keras lidah, tidak pandai cakap perkataan bahasa Arab. Betul, dia tidak boleh sebut bahasa Arab. Jadi Tun Mai bilang, memang saya tidak boleh sebut bahasa Arab sebab lidah saya ini lidah orang Melayu. Bahasa Arab itu bukan bahasa pertuturan saya. Lepas itu Tun Mai pun suruhlah, coba dia kau Maulana Sadar Jahan sebut perkataan bahasa Melayu. Sendiri lidah kau tuh keras, dia bilang kan Mary? So siapa tahu apa 3 perkataan yang disuruh oleh Tun Mai untuk disebut oleh Maulana. 3 perkataan sahaja. Kunyit, Zelika, apa lagi? Kucing. Nyiru. Oke, macam mana Maulana Sadar Jahan sebut tuh? Kucing macam mana dia sebut? Kuzin. Kushin. Kushin dia bilang. Kalau kunyit macam mana dia sebut? Kunyit. Mary macam mana dia sebut? Rosen macam mana Rosen? Mary lupa. Rosen macam mana? Saya mantan. Kuzit dia bilang. Kuzit. Dia bilang kuzit. Kalau nyiru Maulana sebut niru. Jadi itu yang akhirnya Tun Mai bilang, nah kan Maulana kau sendiri tidak boleh sebut perkataan dalam bahasa Melayu sebab lidah kau lidah bahasa Arab. Macam tu juga saya lidah Melayu. Manalah saya boleh sebut bahasa Arab, dia bilang. Jadi sejak tu Maulana Sadar Jahan pun marahlah dengan si Tun Mayolat Bulu dan dia tidak mau sudah mengajar Tun Mayolat Bulu. So kita balik ke sini, menghormati dalam aspek pendidikan. Kamu boleh lihat kalau Sultan Mansur Shah yang berketurunan Melayu menghormati Maulana Abu Bakar yang berketurunan Arab dengan menuntut ilmu agama daripada Maulana Abu Bakar, yaitu belajar ilmu kitab Duril Mazlum daripada Maulana Abu Bakar. Oke, ini satu contoh. Contoh kedua, Raja Ahmad, yaitu putra Sultan Mahmud Shah yang berketurunan Melayu dengan Bendahara Sri Maharaja juga Melayu dan Sri Rama golongan Tamil Muslim, ada typo sini ya, Tamil Muslim, belajar mengaji dengan Maulana Sadar Jahan yang berketurunan Arab. So keyword kamu sini kamu mesti sebut keturunan watak kamu itulah. Oke? Boleh paham yang ni? Boleh cikgu. Ada soalan? Tiada cikgu. Tiada. So habis untuk tu cuba kita tengok contoh soalan. Nah, kenapa ada suara cikgu ni? Mendengar. Bincangkan elemen pemantapan perpaduan cikgu. Tiba-tiba ada suara cikgu sana. Okey. Sebab okey. Tadi itu dalam slide cikgu ada suara cikgu. Okey, so ini contoh soalan perpaduan mampu membangunkan sesebuah masyarakat. Bincangkan elemen pemantapan perpaduan di Melaka sebagaimana yang digambarkan dalam SS25 markah. So sini dia jelas-jelas sebut elemen. So kamu mesti mulakan ayat fakta kamu dengan anak-anak elemen. Di sini. Sekejap ada suara cikgu lagi. Okey. So kamu mesti kemukakan elemen dahulu, baru aspek. Okey, elas kan. So kita tengok contoh jawapan. Okey, ini pengenalan macam biasa 3 ayat, definisi perpaduan, kepentingan perpaduan bagilah 1 dan elemen perpaduan. So elemen perpaduan yang kamu akan jadikan fakta, ini pun salah nih. Kasih sayang dalam perkawinan, bekerjasama dalam ekonomi, perkongsian dalam pentadbiran, dan lain-lain. Yang ni faham kan cara buat pengenalan? Kan? Faham. Ini sangat senang. Ya, kamu semestinya boleh skor 3 markah dalam ayat pengenalan. Okey, coba kita lihat ayat fakta. Okey, begini ya. Ini akan jadi ayat fakta kamu. Oleh sebab soalan tadi itu, dia minta keyword dia, kata tugas soalan, bincangkan. Jadi dalam kita punya jawapan, mesti ada fakta, huraian pro, kontra, dan contoh. Okay, so katakan ini, fakta kamu tahu dalam fakta mesti ada elemen tambah aspek. So kasih sayang ini ialah elemen, kasih sayang ialah elemen, aspek kamu perkahwinan. Okay, kamu mesti sebut elemen dulu, baru aspek. Okey, so ayat fakta kasih sayang dalam perkahwinan. Dan cikgu bagi huraian pro. Apa pentingnya kasih sayang dalam perkahwinan? Misalnya di sini cikgu cakap dapat mengukuhkan hubungan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Huraian kontra,
Tanpanya sesebuah rumah tangga tidak akan bahagia dan akan berlaku keruntuhan yang boleh menggugat keharmonian hidup masyarakat. Okey, so kamu mesti fikirlah dia punya huraian pro dan huraian kontra. Kemudian contoh ni, ambillah peristiwa yang perkahwinan di antara Sri Nara Tamil Muslim dengan Tun Kudu Melayu yang telah menamatkan perbalahan di antara ataupun mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara Sri Nara dengan Tun Perak. Lepas tu tutuplah dengan kesimpulan kecil. Jelasnya kasih sayang penting agar melahirkan masyarakat yang hidup harmoni dan bersatu padu. Okey, boleh faham yang ini? Boleh faham? Ni? Boleh cikgu. Cikgu rasa bahan yang cikgu kongsi dengan kamu sebenarnya dia sudah sangat detail, sangat lengkap. Jadi kalau kamu baca lebih awal sebelum kelas pada hari ini, gambaran itu sebenarnya sudah ada dalam minda kamu. Okay, bahan cikgu ni dia sangat komplit. Tengok, ini pun cikgu sudah bagi fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh, KK. Sama juga fakta 3, fakta 4, fakta 5. Kan? Komplit kan? Yes. Okay, so itu bahan yang cikgu share, kamu mesti gunakan. Dan kita tutup dengan penutup 2 ayat. Macam biasalah. Okay, cikgu rasa penerangan cikgu habis setakat ini untuk tajuk ini.